A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang disayangi dan dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru, iaitu satu tajuk daripada fiqh ibadah, Salatul Aidaini, solat dua hari raya. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pertama ta'rif Salatul Aidaini, ta'rif kepada solat hari raya itu sendiri. Yang kedua, dalil ala masyru'iyatiha, dalil pensyariatannya. Ketiga, hukmu solatil aidaini, hukum solat hari raya. Yang keempat, sunanul aidi wa adabuha, sunat-sunat hari raya dan juga adab-adab hari raya. Dan yang kelima, kaifiyatu solatul aidaini, cara pelaksanaan solat hari raya secara ringkaslah. Dan ada lagi beberapa perkara sambungan daripada itu. Baik, pertama sekali kita lihat dahulu ta'rif solat hari raya. Yang pertama dari segi lughah, dari segi bahasa, perkataan al-aid. Perkataan al-aid itu diambil daripada min kalimati al-audu, yang mana maksudnya ulang ataupun pulang. Sebab apa digunakan perkataan al-aidu? Kerana berulang-ulang, litakarrurihi kullu amin, kerana ia berulang-ulang setiap tahun, ataupun likathrati awaidillah, kerana banyaknya pulangan ataupun pemberian yang Allah berikan fihi, pada hari raya itu, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Yakni Allah pulangkan semula kebenaran untuk kita makan minum, kebenaran untuk kita melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika kita berpuasa. Dan antara sebabnya juga ialah kerana li'audi as-surur, kerana dipulangkan rasa gembira dengan berlakunya hari raya, maka secara lazimnya manusia akan merasa gembira. Ta'rif yang kedua, yakni dari segi syarak, ta'rif salatil aidaini syar'an. Ia bermaksud solat uqimat sabaha Aidil Fitri, yang ditunaikan pada waktu pagi, pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, bikaifiyatiha al-makhsusah, dengan cara-cara yang tertentu. Dalil pensyariatan solat hari raya daripada Al-Quran. Yang pertama sekali daripada Al-Quran, daripada surah Al-Kawthar ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasalli rabbika wanhar, sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka dirikanlah solat, wanhar, dan berkorbanlah, yakni sembelihlah haiwan korban, tanda syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Jadi perintah Allah dalam ayat ini, fasalli, maka tunaikanlah solat. Ini bermaksud solat hari raya. Yang kedua, dalil pensyariatan daripada hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya bacakan maksudnya secara ringkas. Yang ini, pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW keluar menuju ke tempat solat, ini kawasan yang lapang, yang mana ketika itu Nabi menunaikan solat 2 rakaat bersama-sama dengan para sahabat. Kemudian Nabi menyampaikan khutbah, dan juga Nabi memberi beberapa arahan kepada sahabat-sahabat. Selesai daripada itu, Nabi pun beredar. Hukum solat hari raya, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunat yang tidak pernah Nabi SAW tinggalkan sepanjang hayat Nabi SAW. Baik, siapakah yang disunatkan untuk solat hari raya ini? Semua orang Islam yang mukallaf, lelaki ataupun perempuan, muqiman kana atau musafiran, sama ada dia ni orang yang tinggal tetap dalam satu kawasan, atau musafiran, ataupun dia orang yang bermusafir. Hurran kana atau raqiqan, sama ada dia ni orang yang bebas ataupun orang yang menjadi hamba kepada orang lain. Illa lil mar'ah al-mutazayyinah, kecuali orang-orang perempuan yang berhias-hias, atau allati qad tusiru fitnah, ataupun orang perempuan yang menjadi fitnah bila dia keluar daripada rumah. Orang selalu suka memerhatikan dia, berlebih-lebihan dalam melakukan solekan dan sebagainya. Maka wanita seperti ini, fatusalli fi baitiha, lebih utama dia solat saja di rumahnya. Solat sunat hari raya ni disyariatkan secara berjamaah. Walaupun begitu, sah, yasihhu ada'uha munfaridan, sah jika ditunaikan secara bersendirian. Waktuha afdalu an tusalliya fi waktu duha, lebih utama ditunaikan pada waktu duha. Baik, kemudian kita lihat pula beberapa perkara sunat yang berkaitan dengan hari raya.
sunanul aidi wa adabuhu. Yang pertama, at-tatayyub, memakai wangi-wangian, khususnya bagi lelaki lah. Yang kedua, lubsu ahsanus thiyab, memakai pakaian yang terbaik. Tak semestinya baru, tetapi pakaian yang terbaik yang kita ada, kita pakailah. Yang ketiga, al-aklu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar menunaikan solat. Fi Aidil Fitri, sebelum keluar menunaikan solat pada hari raya Aidil Fitri. Yang keempat, ayyadhhaba ila salati masyian, pergi solat dalam keadaan berjalan kaki, fi tariqin, melalui satu jalan, wa yarji'u fi tariqin akhar, dan pulang melalui satu jalan yang lain. Yang kelima, iktsaru takbirat, memperbanyakkan takbir, bisautin murtafi'in, dengan suara yang kuat, fil manazil, di rumah-rumah, wat turuq, atau jalan, wal masajid, dan di masjid-masjid, wal aswaq, dan di pasar-pasar. Yang keenam, disunatkan imam untuk menyampaikan khutbah selepas solat sunat hari raya. Dan yang ketujuh, orang-orang yang solat hari raya juga disunatkan untuk mendengar khutbah yang disampaikan oleh imam tadi. Yang ke-8, ta'jilus salati fi Aidil Adha, menyegerakan solat pada hari raya Aidil Adha. Tujuannya supaya kita dapat melaksanakan ibadah kurban, sembelihan lebih awal. Berikutnya kita lihat kaifiat salatul aidaini, cara pelaksanaan solat hari raya. Secara asasnya solat hari raya ini ialah solat 2 rakaat. Tetapi ada sedikit perbezaan dengan solat sunat 2 rakaat yang biasa. Baik, yang pertama sekali, langkah yang pertama ialah takbiratul ihram biniyati salatin Aidil Fitri. Kita bertakbiratul ihram dengan niat solat Aidil Fitri atau Aidil Adha, ataupun dengan niat solat sunat Aidil Adha. Yang kedua, yuqra'u du'aul iftitah, membaca doa al-iftitah. Yang ketiga, yukabbiru, bertakbir. Selepas doa iftitah, bertakbir sebanyak 7 kali. Sab'u takbirat, sebanyak 7 kali. Rafi'an yadai, dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Begitu. Dan diselangi. Yusannu ayyuqra' baina takbirataini, disunatkan untuk membaca antara 2 takbir. Ucapan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, kemudian seperti biasa teruskan solat dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yata'awwadhu wa yaqra'ul Fatihah, kemudian baca surah Al-Fatihah, was-suratu ba'daha, dan selepas itu membaca satu surah selepasnya. Was-sunnah, dan disunatkan ay yaqra', membaca suratul Qaf. Disunatkan membaca surah Qaf ataupun suratul A'la fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Kemudian selesaikan rakaat pertama seperti biasa. Baik, yang keenam, bangun daripada rakaat yang kedua, yaqumu li rakaatis tsaniyah, kita bangun Allahu Akbar, itu takbir pindah rukun. Wala mastawa qa'iman yukabbiru khamsah, selepas berdiri tegak barulah mula bertakbir sebanyak 5 kali. Rafi'al yadain, dengan mengangkat tangan, wa yusabbih, dan bertasbih antara 2 takbir. Yang ketujuh, yata'awwadhu wa yaqra'ul Fatihah was suratu ba'daha, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surah Al-Fatihah, kemudian membaca satu surah selepasnya. Disunatkan membaca suratul Qamar ataupun Al-Ghashiyah. Dan akhirnya diselesaikan solat tersebut seperti biasa. Kemudian selepas solat hari raya, ba'da salatul aidaini, imam yudabiru al-imam bi'ilqa'i khutbatai al-aid. Imam hendaklah bersegera menyampaikan khutbah. La yashtaghilu bid-du'a wal awrad, tidak perlu imam terus berdoa, membaca doa selepas solat, ataupun berwirid, berzikir, terus melaksanakan khutbah. Khutbah al-aid itu khutbatani. Khutbah hari raya itu ialah 2 khutbah, yajlisu bainahuma, imam akan duduk antara 2 khutbah tersebut. Mislu khutbatil Jum'ah, sama seperti pelaksanaan khutbah solat Jumaat. Was-sunnah an taftatiha al-khutbah al-ula bi 9 takbirat. Sunat untuk dimulakan khutbah yang pertama dengan melafazkan takbir sebanyak 9 kali. Wal khutbatu tsaniyah, khutbah yang kedua pula dimulakan bi 7 takbirat, dimulakan dengan 7 kali takbir mutataliyah secara berturutan. Baik, sedikit info tambahan. Yang pertama mengenai ghuslul Aid, mandi hari raya. Hadzal ghuslu yasunnu mutlaqan. Mandi hari raya ini hukumnya sunat secara mutlak. Lima yahduru salatil Aid wa ghairihi, untuk orang yang melaksanakan solat hari raya ataupun orang yang tidak menunaikan solat hari raya. Wa yadkhulu waqtal ghusli
al-aidaini binisfil lail, bermula pada waktu malam, yakni pada malam hari raya separuh malam telah berlalu, mungkin selepas waktu isyak begitu, boleh mulalah mandi sunat hari raya. Wal mustahab fi'lahu ba'dal fajr, dan digalakkan untuk kita mandi hari raya ini pada waktu pagi selepas solat subuh, menjelang solat hari raya itulah. Baik, berikutnya tentang takbirul aid, takbir hari raya. Takbir hari raya ni ada dua jenis. Yang pertama dipanggil takbir al-mursal. Takbir al-mursal iaitu takbir yang bersambung-sambung, iaitu bermula waktunya min ghurubis syams, seketika mana terbenam matahari, lailatul aidaini, pada malam hari raya, ila an yuhram al-imam bi salatil aid, sampailah imam bertakbiratul ihram untuk menunaikan solat hari raya. Yang kedua, takbir al-muqayyad, iaitu takbir yang dilaksanakan selepas solat fardu. Aqibas salawat min subhi, bermula daripada solat subuh yaumu Arafah, pada hari Arafah 9 Zulhijjah, ila asri, ketika sampailah waktu asar, akhir ayyami tasyrik, hari terakhir hari-hari tasyrik, iaitu 13 Zulhijjah. Ini bermula 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 5 hari disunatkan kita takbir muqayyad selepas solat fardu, terus mulakan takbir sebagai salah satu zikir yang disunatkan selepas solat. Baik, daripada pelajaran ini dapatlah kita beberapa nilai yang perlu kita hayati, iaitu yang pertama, izharus syukri wal farhi, menunjukkan rasa syukur dan menunjukkan kegembiraan. Yang kedua, tawsik alaqah al-ukhuwah wal mahabbah, mengeratkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang bainal muslimin, antara orang-orang Islam. Biziaratil aqarib, dengan melawat kaum kerabat, wal jiran, dan jiran, serta al asdiqa, kawan-kawan. Yang ketiga, dzibhul udhiyah, menyembelih haiwan kurban, wa tawzi'ul luhum, dan mengagihkan daging-daging alal muslimin kepada orang-orang Islam, adalah salah satu cara kita bersedekah. Jadi mungkin setakat itu dahulu untuk kelas kita pada kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesilapan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jangan lupa jawab soalan yang saya bekalkan. Kemudian selesaikan latihan dalam buku kerja. Wallahu a'lam.